Yang mananya kalau kita ikut kajian di tanah Melayu kita ini, kebanyakan tempat-tempat ataupun kawasan-kawasan yang wujudnya perkampungan dan juga pembinaan masjid-masjid atau pusat-pusat agama ni adalah di kawasan-kawasan yang berhampiran dengan pantai. Sebab masa dulu pantai pantai yang berhampiran dengan laut itu merupakan laluan kepada pedagang-pedagang ataupun pengembang agama seperti ulama-ulama daripada Timur Tengah. Kebanyakan daripada Timur Tengah. Daripada Timur Tengah, kemudian mereka contohnya daripada Yaman terutamanya, daripada Arab, Yaman mereka akan singgah di pantai-pantai barat India, dan daripada India penduduk-penduduk Melaka bila balik-balik ke tempat-tempat mereka selepas pemerintahan Belanda, jadi masjid ini merupakan masjid yang telah dibina di kawasan Tengkira ini. Masjid ini mengikut apa yang saya dipahamkan dan kajian, dia merupakan masjid yang tertua lah di negeri Melaka ini selepas Kampung Ulu. Sebab kalau kita lihat Kampung Ulu ni dia berhampir dengan Sungai Melaka. Jadi logiknya dialah yang hampir dengan pusat pentadbiran kerajaan Melaka masa itu ataupun penjajah setelah itu. Apa yang dicatatkan ialah pada tahun 1728 telah dibina oleh seorang saudagar dan ahli perniagaan tempatan lah. Selain daripada itu dia juga merupakan seorang tokoh ulama yang berasal daripada pagar hujung iaitu Sumatera Barat, iaitu Tuan Haji Muhammad Saleh. Dan Haji Muhammad Saleh ini merupakan ialah bapa kepada Haji Tambi. Anak kepada Haji Tambi ini ialah Haji Abdul Latif Tambi. Jadi Haji Abdul Latif Tambi ini merupakan seorang ulama tempatan dan juga Nusantara lah. Kerana dia juga memain peranan dalam pembangunan dan juga kemajuan masjid ini. Di Melaka ni dia dibina daripada gabungan seni bina tempatan dan juga luar. Seperti contohnya seni bina Jawa ataupun Indonesia, seni bina Cina, seni bina India. Kalau katakan daripada Cina dari segi bentuk bangunan itu sendiri, terutama menara azan. Kalau kita tengok di Melaka ni yang masjid lama-lama dulu selepas penjajahan, sebelum kemerdekaan, mana bangunan azannya ada rupa sikit macam pagoda. Macam pagoda. Dan yang benarnya tukang-tukang ini ataupun ahli-ahli pembinaan masjid-masjid ini adalah diambil daripada tempatan sendiri ataupun dibawa daripada Sumatera dan juga daripada China. Ini ada hubung kait, kalau kita nak ikutkan sejarah memang ada hubung kait lah dengan kedatangan Halipo, Laksamana Cheng Ho dan sebagainya. Jadi itu mungkin ada unsur-unsur yang menyebabkan penyerapan seni bina itu dalam pembinaan masjid. Dan untuk seni tempatan juga masjid ini kalau kita lihat macam Rumah Melaka. Bentuk dia dengan Rumah Melaka. Tapi Rumah Melaka tu bumbung dia dua je.
Dua je, bumbung utama yang atas dan bumbung yang rendah sikit bahagian bawah dekat dengan beranda dan sebagainya. Tapi masjid kita di Melaka ni 3 bumbung, 3 tingkat bumbung. Bumbung yang pertama dia rendah, lebar. Kemudian bumbung yang kedua tu agak tirus sikit dan yang ketiga tu lebih tirus. Yang mana tu ada hubung kait dengan konsep keislaman lah. Yang bawah tu syariat, yang tengah tu makrifat dan yang atas kita hakikat. Hakikat ni ialah lebih kepada manusia dengan Allah dalam pengibadatan mereka. Sebab di ujung atau di puncak bumbung ni, menara ni, kita masjid ini ada diletakkan tanda mahkota. Itu menunjukkan bahawa yang utama atas tu ialah penyembahan kita kepada Allah yang Maha Esa. Kalau kita perhatikan masjid lama di Melaka ini, bentuknya hampir sama. Kerana bangunannya 4 segi, ada ruangan utama untuk dewan solat. Kemudian di bahagian depan tu ada mihrab lah. Maknanya dia akan keluar sikit daripada bangunan kecil untuk imam. Kemudian di belakangnya ada beranda keliling. Di kiri kanan dan di belakang dewan utama tu. Itu beranda. Biasanya masjid yang ini mempunyai bentuk binaan yang bahagian utama tu ditutupi dengan pintu yang banyak dan juga tingkap. Kalau bahagian depan kita ada kiri kanan ada tingkap. Kemudian bahagian tepi biasanya ada 3, belakang 3 pintu dan juga bahagian kanan kiri 3 pintu lah. Maknanya kebanyakan 9 pintu. Fungsinya dewan utama tu memang khas lah untuk digunakan sebagai tempat solat waktu dan macam pelajaran agama. Kemudian bahagian beranda ni untuk tampung, kalau katakan bahagian dalam dah tak muat, akan digunakan untuk jemaah yang tak boleh masuk di bahagian dalam lah. Untuk meneruskan legasi ini, untuk menjaga masjid ini dengan baik. Dan sejarah yang ada di sini memang tak ada nilainya. Ada benda yang kita dapat selamatkan dan ada benda yang kita tak dapat selamatkan. Disebabkan bertahun-tahun bermakan masa, ada perkara yang kita perlu ubah mengikut kadar waktu dan mengikut keuzuran barang-barang yang sedia ada. Kalau ikutkan kita semua ni, yang kita nak kekalkan adalah semua barang-barang yang lama. Tapi banyak yang dah berubah sedikitlah. Tapi tak semua yang berubah, masih lagi kita kekalkan. Dan Masjid Tengkiran ni di bawah selia oleh pihak Perzim Melaka dan pernah mendapat pengiktirafan daripada UNESCO. Pembinaan masjid ini dia berserta dengan gerbang bahagian depan ni dan juga menara azan lah, dan juga termasuk kolah untuk mengambil wuduk. Itu yang dibina dalam tahun yang sama. Dan kalau kita perhatikan di Tengkiran ini sendiri pun, kebanyakan orang asal yang menetap di sini merupakan ada keturunannya daripada Arab dan daripada India. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات واقض لنا بها جميع الحاجات وتطهر الأبدان من جميع السيئات ترفعنا بها على علمك على الدرجات
fa bima aghwaytani sebut. Iblis ni cuba kita lagi cara dia nak datang. Kita faham nikmat amal berkuasa. Siapa yang berkuasa di negeri Melaka? Okey.